الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin Muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, di antara isu yang penting yang dibincangkan oleh masyarakat akhir-akhir ini yang akan dibawa ke Parlimen dalam masa yang terdekat, iaitulah yang berkait dengan hukum hudud. Jika kita membaca Al-Quranul Karim, di mana kita akan bertemu satu ayat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tilka hududullah fala ta'taduha, itulah hudud Allah, jangan kamu langgar. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah hudud Allah, jangan kamu hampir. Saya merujuk kepada pakar undang-undang. Saya tanya kepada mereka, berapakah jumlah jenayah yang dilakukan oleh manusia di atas bumi Allah? Pakar undang-undang beritahu, jumlah jenayah yang manusia buat terlalu banyak. Ada yang melibatkan mencuri, ada yang melibatkan pecah amanah, ada yang melibatkan memperdagangkan manusia, ada yang melibatkan trafik. Beribu jenayah yang manusia buat di atas dunia. Tapi perkara yang melibatkan hudud hanya 6 perkara yang disebut oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenayah itu beribu-ribu, tapi hudud hanya 6 perkara saja. Yang pertama yang melibatkan mencuri, yang kedua yang melibatkan merampok, yang ketiga yang melibatkan minum arak, yang keempat yang melibatkan zina, yang kelima tuduh orang zina, yang keenam murtad daripada agama. Lain pada 6 perkara tak terlibat dengan hudud. Apa makna hukum hudud? Makna hukum hudud ni, satu undang-undang jenayah yang telah diputuskan oleh Allah yang manusia tak boleh ganggu. 6 jenayah ni Tuhan dah buat peraturan dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lain pada 6 perkara ni, Tuhan izin kita buat peraturan sendiri. Sebagai contoh, berjudi. Berjudi hukum dia haram, tapi Allah tak buat hukuman kepada orang yang berjudi. Terpulang kepada pemerintah. Nak letak J 2 tahun ke 3 tahun ke denda 10,000, terpulang kepada pemerintah. Pecah amanah haram ikut syarak, tapi Allah tak meletakkan apa undang-undang kepada pecah amanah. Maka kerajaan diberi pilihan oleh Allah, ikut pada kamu dah nak letak undang-undang lagu mana, lagi tak mudarat kepada manusia di atas bumi Allah. Dalam beribu jenayah, maka beribu undang-undang dibiarkan oleh Allah kita buat sendiri. Adapun 6 perkara yang melibatkan hudud, Allah Ta'ala putus dalam Al-Quranul Karim, kita tak boleh buat sendiri di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tanya kepada kita, mengapa hudud ni wajib atas orang Islam saja, tak wajib atas orang yang bukan Islam? Kalau betul lah hudud tu adil, pasal apa orang bukan Islam tak kena, orang Islam kena? Pasal apa?
Kita orang Islam kena sedar, hudud ni undang-undang daripada Allah untuk orang-orang yang beriman. Orang yang kena hudud atas dunia, hari kiamat dia merdekakan oleh Allah daripada azab api neraka. Misalnya dia mencuri, dunia kena hukum hudud, hari kiamat dah masuk neraka dah, dibebaskan oleh Allah. Azab api neraka jauh lebih sakit daripada hukum hudud di atas pami Allah. Allah Ta'ala nak tengok hamba dia masuk syurga pada hari kiamat, maka Allah menghukum manusia yang bersalah di atas pami Allah dengan sikit saja sakit kepada mereka. Orang yang bukan Islam kita kena sedar, orang yang bukan Islam ni tak diwajibkan hukum hudud. Kerana kalau orang yang bukan Islam kena hudud sekalipun, hari kiamat tetap masuk neraka, kerana mereka tak ada iman, tak ada akidah kepada mereka. Ini orang Islam kena faham. Jadi orang Islam jangan dengki. Pasal apa kita je kena, orang tak kena, pasal apa, jangan dengki. Kerana Allah nak menyelamatkan kita pada hari kiamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kena sedar, dalam 6 perkara yang disebut oleh Allah dalam Quran, bukan senang nak melaksanakan hukum itu. Syarat yang begitu kita, saya nak baca satu persatu, mudah-mudahan kita dapat gambaran kasar apa hukum Islam daripada Allah. Yang pertama, bab mencuri. Firman Allah Ta'ala, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki, pencuri perempuan wajib dikerat tangan di atas Allah. Allah Ta'ala sebut, orang curi ni wajib kena kerat tangan. Orang dengar ayat ni naik serung belaka. Kalau curi selipar pun kerat tangan, curi tayar buruk pun kerat tangan, curi lori pun kerat tangan. Bukan begitu. Nak kerat tangan orang yang mencuri, syarat yang begitu ketat. Sebagai contoh, kalau di Kelang ni ada seorang yang mencuri, ditangkap oleh polis, dibawa ke mahkamah. Sebelum dijatuhkan hukuman, wajib hakim kena soal 4 soalan wajib, paling kurang wajib kena tanya. Yang pertama, mengapa awak mencuri? Yang kedua, barang apa yang awak curi? Yang ketiga, jumlah berapa yang awak curi? Yang keempat, barang terletak di mana masa awak mencuri? 4 soalan wajib mesti ditanya oleh hakim. Yang pertama, mengapa awak mencuri? Kalau dia mencuri kerana dia miskin, tak dikenakan kerat tangan. Kalau terpaksa kerana susah, tak dikenakan kerat tangan. Kerana pernah berlaku di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang toke yang besar, dia tangkap pekerja dia yang mencuri harta dia. Kemudian dibawa kepada hakim, dibawa kepada Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar tanya, betul sungguh kau curi harta tuan awak? Dia kata, betul wahai Amirul Mukminin, saya curi sungguh. Lalu dia tanya, tidakkah tuan awak tu dah bayar gaji kerja awak? Awak dicuri khianat pula kenapa? Lalu orang yang mencuri itu jawab, majikan saya buat zalim kepada saya. Dia suruh kerja yang banyak-banyak, kerja yang berat, gaji yang murah, sampai anak bini tak cukup nak makan di rumah. Lalu Sayyidina Umar siasat ia sungguh. Lalu Sayyidina Umar kata, aku menjatuhkan hukuman wajib kepada majikan kamu, menaikkan gaji kamu supaya cukup dan tak mencuri selepas daripada itu. Nak cerita kepada kita, orang yang kena zalim, dia tak dikenakan kerat tangan. Orang buat zalim tu pula dikenakan hukuman mengikut ajaran Islam. Hari ini banyak majikan yang buat zalim kepada orang bawah, gaji tak cukup. Misalnya seorang tu driver lori, gaji 800, bayar PAP, biaya bil telefon 300, sewa rumah 300, makan minum 300, sama rekod 300, habis situ dah 1,200. Tiba-tiba dia takdir daripada Allah, anak dia sakit, yang perlu kepada perubatan, minta dengan zakat, minta dengan jabat agama, orang tak layak. Dia terpaksa mencuri nak menyelamatkan nyawa anak yang sedang sakit.
ditangkap, didakwa di mahkamah, tak boleh dikenakan hukum kudu sebab dia susah. Ini nak cerita orang perempuan yang kematian suami, anak ramai, tak ada orang yang sanggup tolong dia, kerajaan tak boleh, dia terpaksa mencuri nak menyelamatkan anak-anak daripada lapar, maka tak dikenakan ke tangan mengikut ajaran Islam kita. Sebab itu yang pertama, kena soal dulu mengapa dia mencuri, biar ada sebab yang tetap mengikut ajaran Islam. Yang kena ke tangan ni orang yang harta cukup belaka dah, piti ada belaka dah, cukup belaka dah, pergi curi juga. Hak ni hak kena ke tangan mengikut ajaran Islam kita. Gaji 40,000 dah sebulan, duit dalam bank 2 juta dah, curi lagi. Hak ni baru kena ke tangan mengikut ajaran Islam kita. Kemudian yang kedua, barang apa yang dicuri. Misalnya ada satu lori arak daripada Shah Alam sebagai contoh, dia mari ke Kelang, maku lori dekat kampung kita. Kita pun dicuri arak tu satu kontainer, buat balik di rumah, ditangkap, didakwa di mahkamah. Hakim tanya pendakwa raya, barang apa yang dicuri yang kau bawa di ke mahkamah? Pendakwa raya kata dia mencuri satu kontainer arak yang lori rosak di kampung dia. Hakim kata buang kes. Kerana mengikut ajaran Islam, hak boleh dikenakan hukum ke tangan barang yang dihalalkan oleh Allah. Barang yang haram tak boleh ke tangan mengikut ajaran Islam. Dia curi emas, curi lembu, curi kerbau, curi duit, curi harta, boleh dikerak tangan. Ada pun kalau mencuri barang yang diharamkan oleh Allah, tak boleh dikerak tangan, dikenakan hukuman lain selain daripada kerak tangan. Curi babi, tengok lama Cina pera babi, buat alih babi belakang rumah dia, buat balik 10 ekor, kena tangkap, tak kena kerak tangan pasal babi diharamkan oleh Allah. Yang kedua, syarat yang kedua, barang tak boleh dikerak tangan ni barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah barang yang dicuri. Misalnya kita merentah Malaysia dengan cara Islam, kita letaklah 10,000 sebagai contoh, lebih 10,000 kena kerak tangan. Malam tu dia curi 4 orang, seorang tukar panjang, seorang tukar sulung, seorang tukar ambil, seorang tunggu dalam kereta, cadang nak cabut lagi. 4 orang dicuri. Malam tu boleh 20,000. 20,000 lebih daripada 10,000. Bila bagi 4 orang, 5,000 je seorang. Tak kena kerak tangan mengikut hukum syariat. Hak kena ni lepas bagi semua sekali, cukup 10,000. Ataupun malam tu dia mencuri, boleh 39,999 ringgit, 90 sen. Hakim kata nasib baik, dah cukup 10 sen je lagi. Kalau tidak, habis pun kena kerak tangan mengikut ajaran Islam. Harta pun kena tengok nilai dia berapa. Curi tak motor buruk, dia mari surat letak motor di luar, orang curi balik report. Bila hakim buat penilaian, harga motor buruk dia tu 300,500 je, maka dah kena kerak tangan. Kena kerak tangan jumlah tertentu yang diputuskan oleh kerajaan Islam. Kemudian yang keempat, di mana barang dicuri masa dia mengambil barang tu. Misalnya kita kerja kilang. Kerja kilang ni dia ada tempat parking, tempat motor, tempat kereta yang ada guard yang jaga keselamatan. Tiba-tiba kita dah letak tempat selamat, dia letak bawah pokok jambu jauh pada orang. Balik pada kerja, habis motor kena curi, kereta pun kena curi. Kemudian buat report ditangkap, dibawa ke mahkamah. Hakim tanya di mana barang tu masa awak mencuri tadi. Kemudian dia kata, saya ambil di bawah pokok, bukan di tempat yang selamat. Hakim kata tak kena kerak tangan mengikut ajaran Islam. Hak kena kerak tangan ni barang simpan tempat selamat, kunci belaka, ada gak, ada segala-gala. Orang mari kerak, orang mari tepuk, orang mari pungguh, buat lari, baru boleh dikenakan kerak tangan. Kalau lalai kita jaga barang, tak boleh dikenakan kerak tangan. Bagi kereta depan supermarket, tak kunci, tak ada kerak tangan. Kita pakai kereta isi minyak, tak kunci, tinggal dia buang air, balik tak ada, dah kena kerak tangan. Sebab kita ni lalai menjaga harta kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena sedar,
nak jatuh hukum kepada orang yang mencuri, mesti ada 2 orang saksi. Mengikut ajaran Islam, nak 2 orang saksi. Saksi itu mesti orang yang baik. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu hari Sayyidina Ali kehilangan baju rantai dia. Dan dia tengok yang pakai baju rantai ni seorang Yahudi. Sayyidina Ali ni ketua negara. Dia pun report kepada kerajaan, orang Yahudi itu curi baju rantai saya. Sayyidina Ali walaupun ketua negara, dia tak arah takat hukum begitu saja, dia kena bawa ke mahkamah. Ini ajaran Islam. Kemudian Yahudi itu dipanggil untuk beri keterangan di mahkamah. Hakim tanya, betul sungguh ke baju yang awak pakai milik Amirul Mukminin? Betul ke? Sayyidina Ali kata hak dia betul ke tidak? Yahudi itu kata tidak, ini adalah baju saya. Oleh kerana dia tak mengaku, wajib kepada Sayyidina Ali mengemukakan saksi di mahkamah. Hakim panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni ketua negara, dia panggil ke mahkamah, dia hadir. Ada seorang ketua negara mana tahu? Mahkamah panggil, tak panggil lagi. Ada pun Sayyidina Ali ni hadir ke mahkamah. Kalau mahkamah